Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Masnih binti Mustafa, tenaga pengajar bagi subjek IDA 153. Pada hari ini kita akan membincangkan topik kita yang keenam iaitu etika dalam peradaban barat. Topik kita kali ini akan membincangkan sejarah peradaban barat, pandangan utilitarianism, pandangan Immanuel Kant dan pandangan pasca modernism. Sejarah peradaban barat. Tamadun barat melakar sejarah awalnya di Eropah dan kawasan Laut Mediterranean. Ia mempunyai kaitan rapat dengan tamadun Greek, Rom dan Kristian barat abad pertengahan. Ia mengalami episod transformatif seperti Renaissance, Reformation, Enlightenment, revolusi industri, revolusi saintifik dan perkembangan demokrasi liberal. Terdapat bermacam-macam falsafah etika dalam peradaban barat yang menjadi pegangan masyarakat barat. Tetapi umumnya kerana pengaruh ajaran sekularisme, mereka mengenepikan kepercayaan kepada agama, Tuhan dan hari akhirat sebagai sebahagian daripada kod etika mereka dalam pelbagai aktiviti. Walaupun terdapat 8 teori atau aliran yang digunakan dalam etika peradaban barat, bagi topik ini kita hanya akan fokus kepada beberapa aliran atau ahli falsafah tertentu sahaja iaitu utilitarianism dan juga Immanuel Kant dan aliran pasca modernism. Utilitarianism. Aliran utilitarian dicetuskan oleh ahli falsafah Inggeris Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kata utility bermaksud berguna atau kegunaan. Okey? Menurut teori ini, sesuatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat pada masyarakat secara keseluruhannya. Menurut aliran ini juga, the greatest happiness of the greatest number, yakni kebahagiaan terbesar adalah bergantung kepada jumlah yang besar. Kenapa kita harus berlaku jujur dan tidak melakukan rasuah? Kaum utilitarian menjawab, kerana dengan berperilaku jujur, maka pembangunan akan berjalan baik sehingga kualiti kesejahteraan masyarakat meningkat. Ini bererti kebahagiaan bagi sebahagian besar orang. Dengan demikian, doktrin utilitarianism mempunyai watak yang sepenuhnya bersifat kuantitatif, di mana satu-satunya tolok ukur perbezaan adalah kuantum kebahagiaan yang ditimbulkan oleh tindakan yang berbeza. Persoalan individu tidak dipentingkan dalam aliran utilitarianism ini. Malah individu perlu berkorban untuk kesenangan manusia. Dari penjelasan di atas dapat difahami bahawa aliran ini sangat menekankan pentingnya kesan dari sesuatu perbuatan dalam menilai baik dan buruknya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat yang paling besar, contohnya membawa kesejahteraan, kebahagiaan serta kemakmuran bagi ramai orang, maka itu adalah perbuatan yang baik. Namun jika sebaliknya yang terjadi, maka itu adalah perbuatan yang buruk. Kesan di sini amat dipentingkan kerana ia menentukan seluruh kualiti moralnya. Terdapat beberapa kritikan mengenai utilitarianism ini. Yang pertama, aliran ini seringkali dianggap membuka peluang lahirnya tindakan menghalalkan segala cara, di mana orang bertindak dengan cara-cara yang jahat agar tujuannya tercapai. Suatu perbuatan yang bertujuan baik tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Yang kedua, teori ini dapat menimbulkan konflik keadilan di mana tindakan-tindakan yang diambil seseorang tidak menjamin berlakunya keadilan bagi hak setiap individu, walaupun kepentingan masyarakat lebih utama. Tetapi perilaku bermoral mestilah juga menghormati hak-hak mutlak individu. Contohnya, bagaimana tindakan yang diambil sebahagian pemimpin politik yang mana atas nama kepentingan masyarakat meraih simpati, melancarkan perang dan kemudian membawa kesan penderitaan pada sebahagian orang. Immanuel Kant, ahli falsafah Jerman.
Dia berpendapat bahawa setiap perbuatan manusia yang dikatakan bermoral ialah apabila bertujuan untuk menunaikan suatu tugas demi tugas itu sendiri. Beliau menekankan kepentingan seseorang itu menjalankan tanggungjawab dan kewajipannya tanpa mengambil kira kepentingan peribadi. Teori beliau ini dinamakan teori deontologi yang mana berasal daripada perkataan Yunani. Dion yang bererti kewajipan atau sesuatu yang diwajibkan. Dalam teori ini yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajipan. Suatu perbuatan itu baik dan kerana itu kita wajib melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk maka dilarang bagi kita. Teori ini menegaskan baik atau buruknya sesuatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajipan. Sebagai contoh, kenapa kita harus berlaku jujur, adil, ikhlas, amanah, tidak menyakiti orang lain? Kerana itu adalah kewajipan. Begitu juga kenapa kita dilarang mencuri, korupsi, iri hati, kerana hal tersebut dilarang dalam semua ajaran agama. Prinsip deontologi menyatakan kesan yang lahir setelah perbuatan itu dilakukan adalah persoalan lain dan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan tidak pernah menjadi baik kerana hasilnya baik, melainkan hanya kerana wajib dilakukan. Kerana itu prinsip deontologi selalu menekankan bahawa perbuatan tidak dihalalkan kerana tujuannya. Meskipun suatu perbuatan itu tujuannya baik, namun cara yang ditempuh salah, maka tetap tidak boleh dianggap baik. Contohnya, seorang pelajar yang ingin memperolehi CGPA yang tinggi, tetapi ketika peperiksaan beliau meniru dan sebagainya, maka perilaku sebegini tetap tidak dianggap baik. Baginya, melakukan perbuatan sebagai tugas termasuk dalam amalan moral. Semua manusia yang menjadikan rasional akal sebagai asas moral manusia. Menurut Kant, kebaikan sesuatu perbuatan dinilai berdasarkan pada hukum atau norma-norma moral atau nilai-nilai universal, bukan pada akibat atau kesan perbuatan. Jadi teori ini sangat bertentangan dengan teori utilitarisme teologis yang kita bahas sebelumnya. Secara amnya, aliran ini berpandangan bahawa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesedaran diri perilaku, pelaku, yakni menekankan sifat perilaku manusia. Manusia dikatakan melakukan sesuatu itu tidaklah semata-mata kerana tindakan tersebut dipikirkan baik atau buruk. Bukan pula kerana adanya sesuatu kesan perbuatan tersebut. Bukan pula perbuatan tersebut akan membawa kesan bagi sebanyak mungkin orang. Tetapi kita melakukan perbuatan tersebut kerana nilai perbuatan tersebut. Jadi penentuan nilai baik, betul, wajar dan bermoral sesuatu tindakan atau perbuatan itu kerana ciri-ciri atau sifatnya sendiri. Sifat perilaku dan ciri-ciri perilaku itu sendiri yang menentukan apakah suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak. Pasca modernisme. Pasca moden merupakan satu pemikiran baru di Barat. Ia muncul sekitar tahun 1960-an dengan kemunculan beberapa pemikir Barat seperti Jean-François Lyotard, Michael Foucault, Jacques Derrida, Habermas dan macam-macam lagi. Pemikiran ini telah meresap masuk dalam kesenian, kebudayaan, kesusasteraan dan kemasyarakatan. Ia merupakan satu reaksi kepada modernis. Pemikiran ini lebih bersifat negatif dan pesimis terhadap pemikiran moden. Ia menolak premis tentang kehebatan dan keagungan akal dan kebolehan manusia serta keraguan terhadap wahyu dan kebenaran. Pasca modernisme juga menyaksikan perubahan nilai terhadap keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia. Ia merupakan edisi baru kepada kefahaman sekularisme Barat moden. Fahaman ini disebarkan oleh proses globalisasi melalui kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat. Fahaman pasca modernisme mementingkan manusia mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain.
Ia menafikan akan mewujudkan absolute reality atau absolute truth, hakikat atau kebenaran yang mutlak, dan mengagungkan fahaman relativisme. Menganggap kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut. Umpamanya dalam sains, kita boleh menerima teori A sebagai benar dan di suatu sudut yang lain kita boleh melihat teori B juga benar. Fahaman pasca modernisme merupakan satu topik yang begitu luas dan kompleks. Ini sekaligus menyukarkan perbincangan untuk memberikan takrifan yang pasti tentang apa yang dimaksudkan dengan corak pemikiran pasca modernisme. Antara perkara yang dikaitkan dengan prinsip penting pemikiran pasca modernisme ialah soal kematian subjek, penafian terhadap realiti, ketiadaan makna dan penolakan terhadap metanaratif. Metanaratif merujuk kepada suatu idea, gagasan, pemikiran atau teori yang diterima sebagai satu ilmu, knowledge, yang diperakukan kebenarannya. Apa yang lebih penting difahami ialah kedudukan ilmu tersebut dianggap pasti, final dan mutlak, absolute, dan ini dengan sendirinya menutup ruang pertikaian mengenainya. Namun perkara asas ini ditolak oleh golongan pasca modernisme. Para pemikir pasca modernisme mempelopori fahaman relativisme, iaitu ajaran ini menyatakan bahawa semua kebenaran adalah relatif. Maksudnya, apa yang dikatakan benar atau salah, baik atau buruk tidak bersifat mutlak, tapi sentiasa berubah-ubah dan bersifat relatif bergantung pada individu, lingkungan maupun keadaan sosial. Golongan pasca modernisme ini berpendapat bahawa peradaban, kebudayaan dan agama sebenarnya hanya buatan manusia dan manusia menurut Darwin adalah bahagian daripada dunia haiwan. Kebenaran tidak pernah diperoleh daripada Tuhan. Okay? Kebenaran tidak pernah diperoleh manusia daripada Tuhan. Kerana Tuhan itu tidak dikenali serta nun jauh di sana dan tidak pernah ada hubungannya dengan manusia. Okay. Dalam kehidupan politik, manusia moden mengukur baik dan buruknya tindakan politik hanya berdasarkan ukuran kekuasaan yang dimilikinya. Cara pandang ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu politik itu sendiri sejak Machiavelli sampai Marx dan Lenin, terus sehingga masa kini yang dijadikan perhatian ialah bagaimana merebut dan meraih kekuasaan. Kekuasaan dijadikan tujuan dan dipergunakan sebagai saranan dalam upaya memahami perjuangan manusia di lapangan sosial. Relativisme etika berpandangan bahawa tidak ada prinsip etika yang benar secara universal. Kebenaran semua prinsip etika bersifat relatif terhadap budaya atau individu tertentu. Sebagai contoh, membunuh itu boleh jadi benar dan juga boleh jadi salah, bergantung kepada apa tujuan orang yang membunuh itu. Relativisme agama, fahaman ini mengajarkan ketidakyakinan atau keraguan umat beragama terhadap kebenaran agamanya sendiri. Inilah akar daripada pemikiran pluralisme agama yang mengakui kebenaran relatif dari semua agama. Doktrin ini mengajarkan bahawa agama tidak lagi berhak mendakwa mempunyai kebenaran hakiki. Ia difahami sama dengan persepsi manusia sendiri yang relatif itu. Manusia dikatakan tidak hanya mengetahui kebenaran hakiki, pemilik kebenaran hakiki hanya Tuhan. Berikut merupakan senarai rujukan yang digunakan dalam topik kita pada hari ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kita akan sambung topik kita yang seterusnya. Terima kasih.